Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Syahmi bin Ekayi dari kelas PSB PPSNP 2022. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Yap kerana memberi saya tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan 2 ini, GPPP 1092, Pengantar Pengajian Pendidikan. Berdiri saya di sini ialah ingin menerangkan 2 elemen dalam aspirasi sistem pendidikan negara daripada 5 elemen yang lain dan menghubungkaitkan dalam kemenjadian murid dan sesiah guru. Untuk kita pergi lebih jauh, kita akan memberi pengenalan kepada aspirasi sistem pendidikan negara. Baik, aspirasi sistem pendidikan negara ialah hasrat melaksanakan perubahan terhadap sistem pendidikan semasa untuk kemenjadian murid. Perkara ini bertujuan mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia yang merangkumi aspek akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Pelaksanaan perubahan besar ini dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid. Selain itu, mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Tindakan merealisasikan 5 aspirasi berkenaan penting dan tidak ada inisiatif dalam mana-mana aspek berkenaan yang boleh menjejaskan atau menghalang kemajuan yang lain. Antara kepentingan aspirasi sistem pendidikan, yang pertama ialah asas pembentukan negara bangsa yang bersatu padu. Selain itu, pencetus kreativiti dan inovasi kepada murid. Seterusnya ialah penghayatan nilai dan perkongsian aspirasi, dan seterusnya ialah meningkatkan kualiti hidup dan penyumbang kepada pembangunan negara. Baik, kita teruskan kepada aspek kualiti standard antarabangsa. Antara masalah yang dihadapi oleh sistem pendidikan Malaysia ialah mempunyai masalah jurang pencapaian antara negara yang lain yang semakin lebar disebabkan peningkatan prestasi murid negara luar yang lebih cepat dan mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Perkara ini amat berisiko secara relatif dan mutlak kepada sistem pendidikan negara. Seterusnya, pentaksiran peringkat antarabangsa menunjukkan murid Malaysia semakin merosot. Oleh itu, pelbagai usaha yang dilakukan oleh pendidikan Malaysia, iaitu antaranya ialah menyediakan penambahbaikan prestasi yang hebat berdasarkan tanda aras negara lain mengikut standard antarabangsa. Selain itu, kemunculan program for International Student Assessment PISA sebagai menilai kecekapan murid dalam bacaan, matematik dan sains. Hal ini memberi tumpuan kepada keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Seterusnya, pentaksiran antarabangsa seperti Chance in International Mathematics and Science Study TIMSS merupakan pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik, sains di seluruh dunia. Hal ini bertujuan mengukur prestasi murid yang merangkumi 2 aspek, iaitu pengetahuan kandungan seperti algebra dan geometri. Oleh itu, pendidikan Malaysia berhasrat supaya berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Selain itu, Malaysia ingin menjadi antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang cepat berkembang. Kita baik kepada pergi kepada sumbangan kepada kemenjadian murid, iaitu murid membantu murid dalam kemahiran berfikir aras tinggi dan meningkatkan keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sebenar.
Selain itu, ia mewujudkan kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea dan pengetahuan baru kepada murid. Itu antara sumbangan kepada murid. Seterusnya kepada sumbangan kepada sasiah guru. Setiap guru dapat melestarikan pembangunan profesionalis dalam melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja dalam meningkatkan prestasi dan kecemerlangan murid. Selain itu, guru juga memperolehi pembaharuan pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran dalam pembelajaran berterusan. Baik, seterusnya aspek equity untuk semua murid. Antara masalah yang dihadapi oleh equity ini ialah latar belakang sosioekonomi menjadi penyebab jurang equity yang paling besar. Sebagai contoh, sistem pendidikan negara mempunyai 3 aspek, iaitu sebagai penyebab kewujudan jurang equity, iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendidikan isi rumah bagi negeri, dan peratusan murid menerima bantuan asas keuangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM. Selain itu, hal ini membuktikan keluarga yang miskin kurang cemerlang berbanding yang berpendapatan sederhana dan tinggi. Oleh itu, pendidikan Malaysia melakukan pelbagai usaha, iaitu antaranya ialah sistem pendidikan negara melaksanakan penyediaan pendidikan yang terbaik tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat, supaya memastikan hak saksama pendidikan untuk semua. Selain itu, sistem pendidikan negara giat menyokong mobiliti sosial dengan menyediakan sokongan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Selain itu, kerajaan juga menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vocational. Oleh itu, sistem pendidikan negara berhasrat atau berharap ialah menjulang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar dan gender. Selain itu, pendidikan Malaysia ingin menjadikan negara Malaysia antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang saksama di dunia. Okey, kita seterusnya pergi kepada sumbangan kepada kemenjadian murid. Antaranya ialah murid dapat mendapat peluang pendidikan yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka. Selain itu, mereka juga dapat dengan menamatkan persekolahan, mereka murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran bertaraf dunia, nilai moral yang tinggi dan berupaya bersaing dengan rakan sebaya dari negara luar. Seterusnya, sumbangan kepada sasiah guru. Guru juga mampu mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan berpemikiran aras tinggi dan berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemajuan murid. Guru dijadikan suri teladan untuk penghayatan nilai dan meningkatkan semangat murid untuk belajar. Itu saja untuk aspek ini, dan saya dapat simpulkan ialah sistem pendidikan negara amat komited dalam meningkatkan taraf pendidikan negara seiring dengan pendidikan antarabangsa. Semua pihak seperti murid, guru dan pihak sekolah berperanan penting dalam meletakkan pencapaian yang tertinggi kepada negara kita, sama ada aspek akademik dan ataupun kurikulum. Saya berharap 5 aspirasi pendidikan negara dapat membuktikan keberhasilannya dan menjadi salah satu motivasi bagi murid meneruskan semangat untuk belajar dalam pendidikan Malaysia. Itu saja daripada saya, pembentangan daripada saya.